Persatuan Warga Mas mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 70 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di Masjid Hasnal Bolkiah, Kampung Mentiri. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Jawang Osman, Menteri Halwa Ugama. Majlis yang sama juga akan diadakan di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Sultan Syarif Ali Kampung Sengkurung pada 26 dan 27 Disember ini. Dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Chris Camilla Creations Company telah mengadakan pelbagai aktiviti sempena Brunei December Festival 2020. Petang tadi diadakan Jiwaku Seni Pertandingan Seni Grafiti dan Jiwaku Puitis Poet Performance di Bribigadong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jiwaku Puitis Poet Performance adalah platform bagi meraikan The International Poetry Day tahun ini. 6 peserta terdiri daripada peserta antarabangsa dan tempatan menyampaikan puisi mereka. Acara ini diharap dapat melahirkan masyarakat yang kreatif, terutama sekali belia untuk lebih terbuka di samping memperolehi pengetahuan dan pengalaman. Manakala Jiwaku Seni Pertandingan Seni Grafiti adalah satu platform untuk artis terpantan berkarya bagi membentuk sesuatu projek atau memberikan ruang kerjasama yang lebih berpotensi di masa akan datang. Kira-kira 200 orang pelatih orang kelainan upaya beserta ibu bapa dan penjaga meraihkan Hari Terbuka Pusat Bahagia sempena Harian Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2020. Majlis dianjurkan oleh Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Perasmian Hari Terbuka Pusat Bahagia Brunei Muara disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti dan program disusun bagi memeriahkan acara di Hari Terbuka Pusat Bahagia. Juga diselitkan pemberikaan kursus-kursus yang ditawarkan bagi orang kelainan upaya di keempat-empat daerah. Antara acara yang disusun ialah pameran daripada agensi kerajaan dan persatuan badan-badan bukan kerajaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD petang tadi menganjurkan Hari Terbuka Pengakap 2020 bersempena sambutan Hari Pengakap Negara Brunei Darussalam tahun ini. Hari terbuka tersebut berlangsung di tingkat 1 The Mall Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti diadakan dalam memeriahkan Hari Terbuka Pengakap seperti mini pameran kegiatan daripada ahli-ahli PPNBD dari keempat-empat daerah, pertandingan Beyblade dan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Acara antara lain bertujuan sebagai salah satu usaha PPNBD untuk memperkenalkan lagi pergerakan berpengakap di negara ini kepada masyarakat umum di samping membuka peluang kepada orang ramai khususnya para belia yang berminat menceburkan diri di dalam PPNBD.
Dalam meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri berhadapan di khalayak ramai, satu pementasan teater dijayakan oleh 25 pelajar dari beberapa buah institusi pendidikan tinggi dan sekolah di negara ini. Pementasan teater bertajuk Gen I berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna Universiti Teknologi Brunei. Hadir menyaksikan teater tersebut Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Teater ini merupakan inisiatif para pelajar yang mengikuti drama yang dihasrat dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan permainan peranan atau role play dalam sebuah lakonan di samping mengasah bakat mereka dalam penulisan skrip dan improvisasi iaitu membuat sesuatu secara spontan. Teater berdasarkan sebuah novel kesusasteraan Inggeris yang mengisahkan seorang gadis yang cukup berani serta mengenai perjuangan kisah cintanya dalam menempuh pelbagai halangan. Pementasan teater ini dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Kedutaan Bangladesh di negara Brunei Darussalam dan Brunei Darussalam Reading and Literacy Association Rela. Dalang bagi suspek kes rompakan bersenjata yang berlaku di sebuah kedai emas di premis perniagaan Kampung Tanjung Bunut berjaya ditangkap. Penangkapan kata suspek terbabit dijelaskan oleh pemangku penguasa kanan polis dalam satu sidang media petang tadi. Pencarian dan pengesanan terhadap dalang bagi suspek kes rompakan bersenjata yang berlaku di sebuah kedai emas di kawasan premis perniagaan Kampung Tanjung Bunut berakhir dengan kejayaan penangkapan ke atas kedua-dua suspek. Susulan penangkapan terhadap suspek pertama iaitu Muhammad Noh bin Muhammad Idham dan suspek kedua Muhammad Amirul Alif bin Ali ini akan membantu sepenuhnya dalam melancarkan lagi proses penyiasatan serta pengumpulan bahan bukti. Pasukan Polis Diraja Brunei turut menekankan mengenai peruntukan di bawah Seksyen 412 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang menjelaskan bahawa mana-mana individu secara tidak jujur menerima harta yang dicuri seperti dalam kejadian rompakan dan sebagainya jika sabit kesalahan akan dihukum penjara bagi suatu tempoh yang tidak melebihi 15 tahun dan boleh dikenakan denda. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Dalam serang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 707 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,605 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 210 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,106 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang merupakan mukjizat agung junjungan besar Nabi Muhammad SAW selain dari menjadi bahasa ilmu yang digunakan oleh ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang. Bahasa Arab diakui di seluruh dunia kerana ia mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun peradaban dunia hingga sekarang.
Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui unit Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiah Bimadaris Arabiah dengan kerjasama Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pelancaran sambutan berkenaan disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan suasana sambutan pagi tadi. Tujuan sambutan diarahkan antara lain sebagai menzahirkan rasa cinta kepada penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan seharian di samping memberi dan memasyarakatkan bahasa Arab kepada kumpulan sasaran dan komuniti. 18 Disember merupakan hari yang ditetapkan oleh Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga membuka satu trek Taman Riadah Bukit Kendana, Perumahan Kampung Sungai Bunga. Ia merupakan sebahagian daripada usaha untuk memantapkan lagi perkhidmatan dan meningkatkan lagi nilai tambah untuk menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mempunyai kejauhan trek sejauh 3.8 km, Bukit Kendana menyimpan banyak sejarah Brunei lama, antaranya kesan-kesan peninggalan sejarah Sultan Muhammad Hassan iaitu Sultan Brunei ke-9. Para pengunjung khasnya, para peminat sukan mendaki bukit perlu menaiki perahu menuju ke Kampung Sungai Bunga untuk ke Bukit Kendana. Suasana Pekan Tutong dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti yang menarik dalam program Tutongku Ceria pagi tadi. Program diadakan di kawasan hadapan Jeti Sungai Tutong. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Mahdini bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong. Juga diadakan aktiviti jalan santai mengelilingi tantangan pesisiran Sungai Tutong. Aktiviti dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan juga AIZ Event Planner and Management. Selain menceriakan suasana Pekan Tutong, ianya diarahkan bagi mengisi masa cuti penggal persekolahan dengan membawa ahli keluarga beriadah ke daerah ini. Juga diarahkan penyampaian sijil penghargaan kepada para sukarelawan yang menyertai wall graffiti painting, iaitu melakar lukisan seni grafiti dinding di kawasan Zon Bersih Kompleks Bunga Cempaka Bersaudara Pekan Tutong sebagai salah satu aktiviti Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020. Nampak ramainya nak. Ibu Pejabat Baharu Persatuan Bulan Sabit Merah di daerah Tutong diharap dapat meningkatkan pentadbiran yang lebih sempurna dan fokus. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong kini mempunyai ibu pejabat yang baru terletak di Jalan Penyurat Haji Abu Bakar, Kampung Bukit Bendera Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Ajmin bin Haji Maludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Perasmian ibu pejabat yang baharu ini juga diadakan bersempena dengan Hari Bertindak 2020. Dengan adanya ibu pejabat ini akan dapat meningkatkan pentadbiran yang lebih sempurna dan fokus selain memberikan peluang kepada para ahlinya untuk merancang, melaksanakan serta merealisasikan hala tuju persatuan berkenaan. Juga diadakan penyampaian sumbangan berupa catuan makanan kepada 14 orang daripada golongan yang memerlukan dari daerah ini.
Promosi Kesihatan Maitah Kitani Bersihat menanai sikap pentingnya melakukan kegiatan fizikal setiap hari di samping meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu kesihatan seperti amalan cara hidup sihat dan penyakit-penyakit kronik. Justru Kelab Belia Permata Hijau Temburong dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Temburong dan Promosi Kesihatan pagi tadi mengendalikan aktiviti promosi kesihatan dan penyakit tidak berjangkit. Acara dirasmikan oleh Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Temburong bagi pelepasan basikal ton sejauh 10 km dan 42 km. Juga diadakan acara wakaton sejauh 2 km. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti pameran kesihatan, pameran Persatuan Bulan Sabit Merah Temburong, jualan satu kampung satu produk dan acara sukan. Negara Brunei Darussalam berada di dalam fasa pertama musim monsun Timur Laut. Pada lazimnya keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku terutama pada waktu malam dan awal pagi. Luruan angin timur laut yang kuat juga boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan Brunei ke paras bergelora. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam sedang akhbarnya menjelaskan pada pukul 12.05 petang hari ini, sistem lekukan tropika berada di kawasan timur laut China Selatan iaitu sekitar 626 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Lekukan tropika diramal akan bergerak ke arah barat menjauhi negara ini. Keadaan cuaca di negara ini untuk beberapa hari akan datang dijangka akan dipengaruhi secara tidak langsung oleh sistem lekukan tropika yang melintasi Laut China Selatan. Hujan beserta angin kencang dijangka berlaku sekali-sekala terutamanya di kawasan laut dan mungkin merebak ke kawasan pesisiran pantai. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Keadaan angin kencang yang dijangka berlaku di kawasan laut negara boleh meningkatkan ketinggian ombak dari paras sederhana hingga bergelora mencapai sehingga ketinggian 3.0 meter untuk beberapa hari sehingga hari Rabu 23 Disember 2020. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa peka dan mengambil kira ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dalam membuat perancangan ke laut ataupun mengambil langkah-langkah awal yang bersesuaian untuk memastikan keselamatan. Orang ramai dan juga para pemandu jalan raya juga dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan kejadian hujan lebat ataupun berisiko banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus memantau perkembangan keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika dan apabila perlu. Bagi maklumat keadaan cuaca terkini, boleh menghubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau mengikuti laman sosial media Facebook dan Instagram @BruneiWeather dan aplikasi Bimbit Brunei WX. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah pada 15 Disember lalu kerana melakukan kesalahan yang menyebabkan perkataan yang dianggap suci oleh agama Islam dipandang hina di bawah bab 220-C Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Muhammad Zakmuddin bin Awang Muhammad Zinin, 33 tahun, disabitkan bersalah dan dikenakan hukuman denda sejumlah RM8,000 atau penjara selama 12 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Mahkamah juga memberi peluang kepada pesalah untuk menjelaskan denda tidak lewat dari 15 April 2021. Pesalah diperintahkan untuk menghadiri kelas-kelas agama di Pusat Dakwah Islamia Kementerian Halwa Agama selama 3 bulan bermula bulan Januari 2021. Tindakan ke atas kes pesalah diambil berikutan dari penyebaran maklumat mengenai seorang individu yang memiliki tatu yang mengandungi kalimah-kalimah suci yang telah tular di media sosial baru-baru ini. Dalam menjatuhkan hukuman, Mahkamah Rendah Syariah telah memperingatkan bahawa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 digubal bagi mengawal mana-mana orang yang telah melakukan kesalahan jenayah syariah bertepatan dengan maqasid syariah khasnya menjaga agama. Mahkamah turut menasihati pesalah supaya bersedia upaya berusaha menghilangkan tatu tersebut.
Pendakwaan telah dijalankan oleh pendakwa-pendakwa syar'i dari bahagian pendakwaan syar'i Kementerian Hal Ehwal Agama. Taman Permainan Jerudong petang tadi menjadi tumpuan orang ramai menyaksikan demonstrasi seni mempertahankan diri yang dipersembahkan oleh Kumpulan Pertahanan Diri. Demonstrasi diadakan adalah sempena Hari Terbuka Seni Mempertahankan Diri dan merupakan salah satu aktiviti Brunei December Festival 2020. Kumpulan ini mempersembahkan antara 10 jenis seni mempertahankan diri. Antara yang menyaksikan demonstrasi ini, Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mereka mempersembahkan pelbagai aksi seni mempertahankan diri termasuk silat, taekwondo, karate, muay thai atau tinju siam, judo, kendo dan wushu. Di samping menyaksikan demonstrasi, pengunjung juga menyaksikan pameran peralatan yang digunakan dalam seni mempertahankan diri dan berpeluang mencuba sendiri seni mempertahankan diri tersebut. Dalam usaha membantu meringankan perbelanjaan bagi kehidupan golongan warga emas yang kurang bernasib baik di negara ini, pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang persendirian terus memberi perhatian dan bantuan kepada golongan ini. Pagi tadi, beberapa orang warga emas di daerah Temburong menerima sumbangan daripada Komuniti Misi Kemanusiaan KMK Brunei menerusi projek pemedulian masyarakat. Penyampaian sumbangan diadakan di Rumah Panjang Lepung Lama, Mukim Bokok, Temburong. 50 orang dari keluarga yang kurang bernasib baik dan warga emas dari Kampung Semabat, Lepung Baru, Rancangan Perumahan Negara Ratai Kampung Tanjung Bungar dan sekitar Mukim Bangar menerima sumbangan disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihin Datuk Pekerma Jaya Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Muhammad Tawi bin Abdullah. Melalui sambungan ini juga sebagai menggalakkan orang ramai untuk terus memberi perhatian dan bantuan kepada golongan ini. Pusat Sejarah Brunei menganjurkan beberapa aktiviti sempena Hari Terbuka Pusat Sejarah semasa Bandar Kuchria pagi tadi. Antara aktiviti yang menjadi tumpuan adalah peraduan membaca dan bercerita sejarah. Peraduan terbuka kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah melibatkan murid sekolah rendah dan swasta. Hadir Awang Hanafi bin Haji Saleh, Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Peraduan seumpamanya antara lain bertujuan sebagai satu pendekatan ke arah melestari dan mengembangkan sejarah, warisan serta budaya orang Brunei melalui membaca dan bercerita. Selain itu, ia menjadi medium mendekati generasi muda, belia dan para pelajar tentang nilai serta kepentingan untuk mengetahui dan memahami sejarah tanah air. Dia siap jua boleh menghiburkan orang sama it's also a challenge for my fear and also my confidence. Saya mengikuti peraduan ini untuk mencuba sesuatu yang baru dan mencabar diri berdepan dengan orang ramai. Kompleks Bunga Cempaka Bersedara Pekan Tutong kini bertukar wajah yang diserikan dengan World Graffiti Painting, iaitu lakaran lukisan seni grafiti dinding di kawasan zon bersih di kompleks berkenaan. Aktiviti seumpamanya merupakan aktiviti sepanjang Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020. Dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Sukarelawan Daerah Tutong. Aktiviti ini juga sebagai menyokong kempen Hari Bertindak tahun 2020.
15 belia mewakili para pelajar Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong dan para sukarelawan daerah Tutong menyertai aktiviti melakar lukisan mural dengan menggunakan kaedah grid drawing yang dirakan selama seminggu. Seni kreativiti yang dihasilkan membuka peluang kepada mereka menunjukkan kemahiran dalam industri kreatif yang sekaligus memberikan idea dan tenaga serta memberi manfaat bersama dalam usaha mengekalkan keindahan persekitaran daerah Tutong. Rata-rata para peserta dan guru yang ditemu bual menyatakan hasrat dan cabaran mereka menyertai aktiviti ini. Tujuan mereka mengikuti aktiviti mural ini adalah saya menggalakkan pelajar untuk mengikutinya, terutama bagaimana pelajar menyumbangkan kreativiti mereka daripada pembelajaran art and design di dalam kelas kepada luar, iaitu menyumbangkan tenaga mereka, kreativiti mereka dengan mengikuti volunteer seperti ini. Cabarannya adalah ini adalah kali pertama pelajar saya mengikuti lukisan mural selain daripada di dalam sekolah, dan antara cabarannya adalah ukuran besar dinding bangunan ini. Itulah yang cabaran yang pelajar saya hadapi. Saya mau menyumbangkan art yang kami pelajari di sekolah yang diajar oleh Cikgu Iman, dan cara ini saya boleh menyumbang saya punya kreativiti dan saya punya cara art untuk di sini, untuk mencantikkan persekitaran kita ni supaya banyak pelancong dari luar negara sama juga tempat daerah lain datang sini untuk melawat dan melihat art kami. Saya mahu ada lagi aktiviti yang ni, insya-Allah saya boleh ikut untuk menyumbangkan skill art saya. Kami sebagai belia menyokong Minggu Kreatif dan Inovasi 2020, tidak secara langsung menyumbang usaha kami ke sini dalam kemahiran bidang lukisan pelajari di sekolah, dan kami dapat memperlihatkan segala apa yang pelajaran kami yang kami telah belajar. Organisasi bukan kerajaan NGO dan sukarelawan di negara ini terus giat mengadakan kempen kebersihan dalam sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran negara Brunei Darussalam, seperti yang dilakukan oleh Sustainable Ocean Alliance Brunei SOA dan Safe Kampung Air SKA, bergerak menjalankan tanggungjawab membersihkan di beberapa buah kawasan di kampung air. Lebih 30 orang ahli SOA dan SKA pagi tadi menjalankan aktiviti membersihkan sungai dan kawasan Kampung Pekan Lama dan kawasan letak kereta di Masjid Al-Mutadibilah, Kampung Sungai Kebun. SOA Brunei, sebahagian NGO global, ditubuhkan di negara Brunei Darussalam pada Oktober tahun ini dengan hasrat sebagai platform kepada para belia di negara ini yang bersemangat dalam pemeliharaan lautan atau sumber sungai. Kami punya projek adalah River Cleanup Operations atau Recover for short, mengumpulkan sampah sarap yang terjumpa di Sungai Brunei ni lah di kampung air, supaya dapat provide short term relief for solid waste di kampung air, supaya, and then kami juga mau engage volunteers dan local community di kampung air ni lah. Kami berharap kempen ini dapat menaikkan lagi rasa responsibility, rasa tanggungjawab antara kita ni orang Brunei tentang kebersihan kampung air dan kita ni punya heritage lah. Sebahagian kawasan di Seria dan keseluruhan Mukim Kuala Belait dan Mukim Kuala Balai akan mengalami gangguan bekalan air kekudingan yang disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan dan pergantian filter media bagi tangki nombor 5 dan nombor 7 di loji rawatan air Seria. Menurut siaran akhbar Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan, gangguan tersebut juga adalah disebabkan oleh paras air di Sungai Badas yang tinggi dan seterusnya mengakibatkan air terlalu tinggi warnanya. Kerja-kerja ke atas tangki-tangki tersebut akan mengambil masa selama 3 bulan dan akan dilaksanakan secara berjadual.
Jabatan Kejaraya telah mengambil setiap langkah untuk menangani masalah air kekuningan dengan secepat yang mungkin dan memastikan air yang dikeluarkan daripada loji rawatan air seria mengikut garis pandu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Orang ramai juga dinasihatkan untuk berjimat cermat dalam penggunaan air. Bagi perkhidmatan bekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih boleh menghubungi talian Darussalam 123.